تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Hari ini hari Ahad bersamaan 30 Mei 2021. Kita sambung pengajian kita. Kelas kita pukul 9.30 malam pada malam ni. Kita sambung surah Al-Waqi'ah ya, sambung surah Al-Waqi'ah. Alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, Al-Waqi'ah ayat yang ke-7, bermula ayat yang ke-7 insya-Allah. Sebelum tu saya jawab salam ibu ayah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Bahariah, Ibu Hazizah, Ibu Saidah, Ibu Bahariah, Ibu Hazizah, Ibu Zanita, Cikgu Saiful Bahri, Ibu Jaslina, Kak Hana, Ibu Zabidah, Ibu Asimah. Alhamdulillah. Firman Allah Ta'ala ayat ke-7 surah Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم صدق الله العظيم. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat ke-7. Wa kuntum tu fi'il naqis. Fi'il naqis ibu ayah. Kotak ke berapa tu ibu ayah? Fi'il naqis kotak ke berapa kuntum? Kotak yang ke berapa ibu ayah? Kuntum. Kuntum adalah kotak yang ke-9 kan. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum. Kotak yang ke-9. Jadi ibu ayah, fi'il naqis dia ada apa? Dia ada fa'il ke? Isi fi'il naqis? Ibu boleh komen? Fi'il naqis ada apa? Boleh ibu saya tunggu? Fi'il naqis ada apa tu? Dia ada? Ke ibu punya komen tak keluar-keluar lagi ni? Saya tunggu. Fi'il naqis ada fa'il ke ibu ya? Fi'il naqis? Ibu dengar tak? Line okey tak ni? Suara saya okey tak ibu ya? Boleh komen tak? Suara saya okey tak? Jelas tak? Jelas okey. Tak ada yang komen ni? Fi'il naqis ada apa? Sebelum saya teruskan. Ada fa'il ke fi'il naqis? Kita dah belajar sebelum ni. Fi'il naqis dia ada. Ibu ya cuba ingat balik sebelum saya teruskan. Cuba ingat balik. Naib fa'il bukan. Naib fa'il tu fi'il majhul. Pakcik Wahab. Cuba ingat balik semua ibu ayah. Tak apa. Apa ni, cuba panggil balik ingatan tu insya-Allah. Fi'il naqis ada isim kana.
Dan khobarkan di sini kena ada isim dia dan khobar dia ibu ayah. Jadi kuntum fi'il madhi naqis. Mana isim dia? Tum tu. Pasal biasa kita jumpa fi'il kan. Kalau fi'il saya tanya fa'il. Ini bukan fi'il biasa, ini fi'il naqis. Fi'il naqis tak ada fa'il, yang dia ada isim. Jadi ibu ayah, mana isim dia? Ibu ayah, kuntum mana isim dia? Isimnya adalah pada tum tu. Pada tum. Jadi kuntum adalah kamu semua. Kuntum adalah kamu semua. Azwajan. Kenapa dibaca azwajan? Ibu ayah, kenapa dibaca azwajan? Kerana dia khobar. Dia khobar ya. Khobar kepada kuntum. Salasah, 3. Maksudnya golongan azwajan, golongan salasah yang 3. Ataupun 3 golongan. Azwajan khobar pada kana tadi. Kana tu isimnya tum. Azwajan tu khobar dia. Betul ya ibu? Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, dan adalah kamu semua, iaitu pada hari kiamat, azwajan salasah, terbahagi kepada 3 bahagian, 3 golongan. Okey. Kita tengok dulu tafsiran dia apa dia. Ay wa asbahtum yawmal qiyamati munqasamina ila salasati asnaf. Jadilah kalian pada hari kiamat nanti terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama, ahlil yamin wa ashabil jannah. Ataupun ahlul yamin ashabul jannah. Golongan yang dapat buku catatan amal tangan kanan. Ibu ayah nampak tangan saya tangan kanan kan? Ke nampak tangan kiri? Nampak jelas kan tangan kanan kan? Kalau saya nampak tangan kiri. Tapi kalau ibu ayah nampak tangan kanan lah. Tangan kanan ini ashabul yamin. Ashabul yamin. Itu golongan ahli syurga. Wa ahlul yasar ahlun nar. Golongan kiri, golongan ahli neraka. Wasabiquna baina yadayillah azza wa jalla al-muqarrabun. Satu lagi golongan yang dipanggil golongan al-muqarrabun. Golongan al-muqarrabun maksudnya yang didekatkan, dihampirkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Golongan al-muqarrabun. Okey. Siapakah golongan al-muqarrabun? Dalam tafsir bagi tahu, wahum ar-rusul wal anbiya'u was-siddiqun wasyuhada, iaitulah para rasul, para nabi, para siddiqin dan juga para syuhada. Jelas ibu ayah ya. Jadi wa kuntum azwajan salasah, dan adalah kamu semua azwajan salasah, terbahagi kepada 3 golongan. Golongan pertama ashabul yamin, golongan sebelah kanan, maksudnya dapat buku catatan tangan kanan. Satu lagi golongan ashabus shimal. Ashabus shimal, buku catatan amal tangan kiri. Dan satu lagi golongan dipanggil golongan al-muqarrabun ataupun al-muqarrabin, iaitulah para rasul, para anbiya, para siddiqin dan juga para syuhada. InsyaAllah ibu ayah ya. Okey. Kemudian ayat ke-8. Summa awdaha hadhil asnafa biqaulihi. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, mendetailkan, mentafsirkan, kita panggil, ketiga-tiga bahagian tadi, golongan tadi. Ayat ke-8, fa ashabul maimanah. Fa maka ashabu golongan al-maimanah, maksudnya al-maimanah tu kanan. Maka golongan kanan, ma ashabul maimanah. Okey ibu ayah. Nak tanya ibu ayah. Kita dah belajar ma nafi. Kalau ma nafi apa terjemahan ibu ayah? Kalau ma nafi. Bukan sekarang ni. Kalau contoh umum, ma memberi makna nafi, apa terjemah dia? Ma memberi makna nafi. Tulis-tulis ibu ayah. Kalau ma tu memberi makna nafi. Ma zahaba Muhammadun ila al-madrasah. Apa terjemah ma yang memberi makna nafi? Ya betul. Tak, apa terjemahnya ibu? Ma nafiah tu apa terjemah dia? Ma zahaba Muhammad, betul Kak Hana. Terjemahnya tidak. Ma zahaba Muhammadun ila al-madrasah. Muhammad tidak pergi ke sekolah. Kalau ma terjemah untuk ma istifham, ma istifham. Apa terjemahan dia untuk ma istifham ibu ayah? Apakah betul Pakcik Wahab? Betul, ibu Asimah soalan saya, apa terjemah ma tu? Istifham tanya betul, tapi apa terjemah ma? Terjemahnya apakah, macam tu. Okey, macam tu maksud dia, apakah. Okey.
Ada lagi banyak ma, ibu. Ada ma ni ada banyak. Tapi di sini kita panggil ma. Ma di sini ma untuk memberi makna ta'ajub. Cuba tengok terjemah ibu ya. Ada tak terjemah betapa? Ada tak terjemah betapa? Betapa beruntungnya. Betapa lah. Ada terjemah betapa tak? Ada kan? Jadi ibu ayah, ma di sini memberi makna betapa. Dia memberi makna macam ta'ajub ataupun alangkah. Bagus Ibu Maimunah. Alangkah boleh, betapa boleh. Contoh nasyid kan? Okay, kalau saya kata indahnya hidup ini, anda dapat kita tatap wajah Nabi SAW. Indahnya hidup ni kalau dapat tatap wajah Nabi SAW. Sama tak makna dengan alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Nampak ibu ya? Alangkah indahnya. Kenapa ada alangkah? Memberi makna betapa. Betapa indahnya. Sangat indah. Alangkah indahnya. Jadi ma di sini memberi makna ta'ajub ibu ya. Jelas ya? Okey. Siapa yang baru first time dengar ma memberi makna ta'ajub? Boleh komen baru. Biasa kita dengar ma nafiyah, ma istifham. Siapa yang baru first time dengar ma memberi makna ta'ajub ibu ayah. Jadi kalau siapa first time tulis kat nota tu ma ta'ajub. Tulis Melayu pun tak apa, ta'ajub pun tak apa. Kalau dalam eja Arab ta'ajub macam ni. Ta'ajub. Okey. Kan ada sifat ujub, sifat mazmumah, sifat ujub. Apa dia ujub? Ujub berasa ajaib, berasa hairan dengan diri sendiri. Ya, pandainya aku ni, hebatnya aku ni, solehnya aku ni, waraknya aku ni, baiknya aku ni. Itu ujub, berasa hairan dengan kebaikan diri sendiri yang Allah Ta'ala larang lah. Jadi kalau ta'ajub, berasa hairan, berasa kagum. Jadi ma betapa tu ta'ajub. Bahasa kita pun sebut takjub kan. Okey. Jadi ma betapa betapa apa ni? Ma ashabul yamin. Ashabul yamin golongan kanan. Jadi maksudnya apa? Fama ahsana haluhum wa sifatuhum wa akmala sa'adatuhum. Jadi maksudnya betapa baiknya keadaan mereka. Betapa baiknya keadaan ashabul yamin itu. Ashabul maimanah, betapa baiknya keadaan golongan kanan, ataupun betapa baiknya sifat golongan kanan, ataupun betapa sempurnanya kebahagiaan golongan kanan. Ibu ayah, golongan kanan di mahsyar nanti ada golongan yang Allah masukkan dia ke dalam golongan sebelah kanan. Mereka ini ma ashabul maimanah. Betapa seronoknya, betapa beruntungnya, betapa bestnya, betapa sempurnanya keadaan kesenangan golongan kanan. Okey, jelas tak ibu ayah maksudnya sekarang ni? Jadi kalau kita kita baca surah Waqiah, wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Kita akan rasa macam mana? Akan rasa ya Allah bestnya kan? Kita doa ya Allah masukkanlah aku golongan kanan. Kita sedar ibu ayah. Kita semua kena sedar kita ni siapa? Banyak dosa. Allah Ta'ala tutup je aib kita ni. Dosa kita banyak. Siapa kita yang tak buat dosa? Tapi kita berharap. Kita kena ada rojak dan harap. Khauf dan rojak. Ada takut dan harap. Khauf tu takut, rojak tu harap. Berharap. Kita takut pada Allah Ta'ala atas kesalahan kita, dosa-dosa kita. Masa yang sama kita berharap Allah Ta'ala ampunkan kita dan masukkan kita dalam golongan kanan. Ibu ayah amin semua ya Allah. InsyaAllah ibu ayah. Amin semua ya. Okay. Jadi wa qawluhu ma ashabul maimanah. Firman Allah Ta'ala ma ashabul maimanah. Apa tujuan dia? Litafkhimi sya'nihim wa ta'zimi amrihim. Untuk mengagungkan, membesarkan, menunjukkan betapa hebatnya keadaan ashabul maimanah ni, ashabul yamin, golongan kanan.
Betapa gembiranya mereka, bukan gembira biasa-biasa. Betapa gembiranya mereka, Allah gunakan lafaz ma kat situ. Bila kita tahu ma di sini memberi makna ta'ajub, ketika itulah ibu ayah kita akan berasa betapa beruntungnya golongan ni. Dan kita pun nak jadi golongan tu insya-Allah. Okey. Kemudian tafsir bagi tahu wal fa tadullu ala tafsir. Ibu ayah kan ayat ke-7 tadi, wa kuntum azwajan salasah, adalah kamu pada hari kiamat nanti 3 golongan. Maka ayat ke-8 Allah mulakan dengan fa. Fa tu untuk mentafsirkan, untuk merincikan, memperincikan apa 3 golongan tadi. Maka ayat ke-8 Allah mulakan dengan fa. Apa tujuan fa tu? Untuk memperincikan 3 golongan tadi. Maka Allah Ta'ala wa btada'a ahlul yamin summa bi ahli shimal, wa btada'a ahlul yamin summa bi ahli shimal litarghib bisawabi wa tarhib bil iqab. Apa tujuan Allah Ta'ala mulakan dengan ashabul maimanah dulu? Okey. Tadi ada ibu termute-kan saya pula. Dengar tak semua insya-Allah ya? Okey. Kenapa Allah Ta'ala mulakan dengan ashabul maimanah, golongan kanan? Tujuannya untuk memberi motivasi, litarghib, memberi motivasi untuk kejar pahala, untuk kejar balasan baik daripada Allah Ta'ala. Maka siapa buat benda baik di dunia ni, Allah Ta'ala akan bagi dia balasan pahala, balasan ganjaran yang baik. Dan apakah ganjaran terbaik? Itulah di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi golongan kanan. Jelas ibu ayah ya. Wa tarhib bil iqab. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula golongan kiri. Apa tujuannya? Untuk bagi warning. Kalau kamu taat pada Allah, insya-Allah kamu berjaya. Tapi kalau kamu ingkar pada Allah, kamu akan dapat akibat yang buruk, dapat azab daripada Allah. Okey. Jadi ibu ayah, ayat ke-8, golongan pertama daripada 3 golongan, iaitulah ashabu al-maimanah. Ulang balik ibu ayah. Apa tujuan fa tadi? Saya minta ibu ayah tolong respon ya. Apa tujuan fa ashab? Apa tujuan fa tadi? Untuk apa? Fa ashabul maimanah, untuk bagus Pak Cik Wahab, untuk memperincikan, bagus. Untuk memperincikan. Ashabul maimanah, ma, apa makna ma ibu ayah? Di sini ma memberi makna apa? Takjub, betul. Takjub memberi makna, takjub ni, takjublah, menunjukkan betapa sangat-sangat langkah begitu ya. Okey, insya-Allah. Kemudian ayat yang ke-9 menceritakan golongan kedua. Ayat ke-9 menceritakan golongan kedua. Apakah golongan kedua itu? Wa ashabul masy'amah. Dan al-masy'amah maksudnya golongan kiri, golongan kiri. Apa dia maksud masy'amah ni, ibu ayah? Sebenarnya kalimah al-masy'amah ni maksudnya orang tak peduli. Daripada sya'ama, shin, hamzah, mim, maksudnya orang tak peduli. Maksudnya orang tak pandang pun. Allah Ta'ala tak pandang golongan ni. Lantaran kamu lah, kamu akan masuk neraka. Sikit pun Allah Ta'ala tak layan. Ibu ayah, kalau orang tak layan, apa kita rasa? Ibu ayah, pergi satu tempat, orang buat bodoh, buat dono aja. Rasa apa ibu ayah? Rasa terhina tak? Rasa sedih tak? Ke gembira? Pergi datang raya rumah orang, semua orang buat bodoh beribu ayah. Bagi salam pun orang tak layan. Masuk rumah pun tidak dijamu dengan apa-apa. Sakit hati kan? Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, itu al-masy'amah tu daripada sya'amah, maksudnya orang tak layan. Jadi golongan orang tak layan, yang Allah Ta'ala tak layan, pada malaikat tak layan dengan layanan baik ni, itu golongan kiri lah. Golongan kiri. Al-masy'amah bukan makna kiri. Al-masy'amah maksudnya tak dapat layanan. Maksudnya, erti kata lain, golongan kiri lah. Golongan kiri, maksudnya yang akan masuk neraka Allah Ta'ala, yang dihinakan oleh Allah Ta'ala. Ibu ayah, kita minta lindung daripada Allah daripada termasuk golongan kiri. Amin ya Allah ya. Sama juga ma ashabul masy'amah pun sama. Ma tu memberi makna ta'ajub. Betapa, kalau tadi
betapa apa, semua betapa yang sempurna lah, yang baik-baik tadi. Tadi tu semua betapa yang baik-baik, betapa yang sempurna-sempurna semua. Tapi kalau golongan kiri, ma ashabul masyamah, betapa yang lawan pula, betapa buruk, betapa hina, betapa jelek, betapa macam-macam lah. Okey. Tafsiran dia, ay wa ashabus shimal allazina yatanawaluna kutubahum bisyama'ilihim. Ashabus shimal maksudnya mereka-mereka yang mendapat buku catatan amal dengan tangan kiri. Pasal itulah Ibu Ayah, kita ni di antara ulama-ulama ajar kita ketika mana kita ambil wuduk Ibu Ayah, kita basuh tangan kanan kan. Ini antara doa yang dia ajar lah, bukan wajib pun. Ulama ajar kita supaya kita ambil wuduk tu, sekejap saya mute-kan handphone saya ni, asyik bunyi je. Okey. Bila kita ambil wuduk tu supaya kita rasa macam makna di sebalik wuduk tu lah. Kita ambil wuduk, basuh tangan kanan dan hati kita doa. Ya Allah, bagi ya Allah, aku dapat buku catatan amal dengan tangan yang ini ya Allah. Kita basuh tu Ibu Ayah, kita basuh tu, basuh. Kita doa pada Allah, ya Allah, bagilah aku catatan amal dengan tangan kanan ini ya Allah. Ketika mana kita basuh tangan kanan. Ketika mana tangan kiri, basuh tangan kiri. Ya Allah, gugurkanlah semua dosa-dosa ya Allah, dosa-dosa tanganku ya Allah. Ya Allah, janganlah kau bagi tanganku yang ini untuk ambil buku catatan amal aku ya Allah. Jangan kau bagi tangan ni ya Allah, jangan kau bagi ya Allah. Dalam hati kita doa. Boleh tak Ibu Ayah? Doa macam tu? Tak wajib ya, tak wajib. Tapi bila ibu ayah ambil wuduk dalam keadaan ada rasa macam tu, dia ada rasa apa? Dia akan rasa terjaga tak kita insya-Allah. Ketika mana wuduk tu kita dah mula dah ingat pada Allah. Ketika wuduk tu kita ingat masuk kiri, kita ingat ya Allah janganlah bagi aku ambil buku catatan amal yang kiri ya Allah. Insya-Allah wuduk kita ni lebih bermakna insya-Allah. Tapi tak wajib Ibu Ayah, jangan kata wajib pula. Jangan kata ada doa, bukan doa khusus pun. Tapi itu yang ulama-ulama kita ajar, boleh ya insya-Allah. Wa yusaquna ilan nar, dan mereka dibawa, mereka diheret ke neraka. Ibu Ayah, yusaquna ilan nar, mereka diheret ke neraka. Fama aswa'a haluhum, betapa buruknya keadaan mereka. Wa at'asuhum, dan betapa hinanya mereka. Okey. Ya. Okey, kita terus masuk golongan ketiga pula. Golongan ketiga. Ya. Was-sabiqun as-sabiqun. Amalan baik Ibu Ruqayyah, okey. Mudah-mudahan insya-Allah ya. Was-sabiqun, apa dia was-sabiqun? Daripada sabaqa. Sabaqa. Apa dia sabaqa Ibu Ayah? Sabaqa, daripada sabaqa tu datang perkataan apa? Musabaqah contohnya. Ibu Ayah, kalau kita kata musabaqah Al-Quran, maksudnya apa musabaqah tu? Apa dia makna musabaqah Al-Quran? Maksudnya bertanding lah. Bertanding. Musabaqah tu maksudnya bertanding ataupun lumba. Lumba baca Quran maksudnya siapa baca yang terbaik. Tu lumba. Musabaqah ya. Ibu Ayah, jadi kalau sabaqah ni ada makna yang awal, yang mula-mula. Yang mula-mula. Sabaqah. Sabaqah maksudnya mendahului. Jadi sabaqah, kita tengok kamus boleh? Ibu Ayah nak tengok kamus tak? Kita tengok kamus ya. Kita tengok kamus sekejap supaya Ibu Ayah nampak. Okey. Kerana kita tengok sabaqah, sin baqaf. Okey, sin baqaf keluar ni kan. Okey. Nampak Ibu Ayah kan? Sabaqah. Sabaqah mudharatnya yasbuqu boleh? Mudharatnya boleh dua. Sabaqah mudharatnya boleh yasbuqu dengan wazan yaf'ulu ataupun yasbiqu wazan yaf'ilu. Yaf'ulu boleh, yaf'ilu boleh. Masdarnya sabaqan. Isim fa'ilnya sabiq.
sabiq fa'il. Kita belajar kan? Sabiq fa'il. Isim maf'ulnya masbuq. Lepas tu kita panggil makmum masbuq kerana dia telah didahului oleh imam dengan satu rakaat ataupun lebih. Itu masbuq, telah yang didahului oleh imam, macam tu ya. Kalau bersama dengan imam kita panggil muwafiq, muwafaqah, bermuafakat bersama-sama kan, muwafiq, makmum muwafiq. Jadi boleh ya, sabiq, sabiq isim fa'il. Okey, saya tutup. Okey. Jadi buaya, berdasarkan kamus tadi dan kita nampak was-sabiqun daripada perkataan sabiq dan sabiq adalah isim fa'il, ibu ayah nampak tak kepentingan tahu? Tahu ia sulasi mujarrad ke, dia sulasi mazid fih ke, dia isim fa'il ke, dia isim maf'ul ke. Nampak tak kepentingan kita tahu yang kita belajar selama ni untuk kita faham tafsir? Ke ibu ayah nampak? Tak apalah ustaz, terjemah sajalah. Terjemah je lah ustaz, tak payahlah duk terangkan isim fa'il ke apa ke. Tak. Ibu ayah kita kena tahu isim tu jenis apa supaya kita tak salah makna. Itu tujuan. Itu nampakkan ibu ayah kan? Nampak. Jadi belajar sabar. Kita belajar bahasa Arab ni sabar. Sikit-sikit Allah Ta'ala tunjukkan insya-Allah ya. Malam ni Allah Ta'ala tunjukkan pada kita isim fa'il. Dan as-sabiqun itu jamak muzakkar salim. Ya, was-sabiqun. Dan golongan yang ketiga adalah golongan as-sabiqun, as-sabiqun. Apa terjemah apa ni ibu ya? Was-sabiqun as-sabiqun, apa terjemah dia? Apa terjemah ibu was-sabiqun as-sabiqun? Apa terjemah dia? Orang mendahului, betul, orang yang mendahului. Okey. Jadi ibu ayah nampak dua kali Allah Ta'ala ulang was-sabiquna as-sabiqun. Apa akan jadi pada terjemah ibu ayah? Was-sabiquna as-sabiquna. Kita pernah belajar ibu ayah saya pernah ajar dalam kursus marfu'at. Ingat tak yang saya kata ni takkid tu? Takkid, ada takkid lafzi, ada takkid maknawi. Ingat tak saya ada dalam 2 bulan lepas? Kan? Iaitu antara takkid ini adalah dengan mengulangi kalimah. Mengulangi kalimah. Maka Allah sebut was-sabiquna as-sabiquna. Kan? Untuk tegas. Jadi apa terjemah di bawah? Was-sabiquna as-sabiqun. Apakah terjemah dia? Was-sabiquna as-sabiqun. Tolong tuliskan terjemah ibu ayah untuk was-sabiquna as-sabiqun. Kita tengok bagaimana terjemahan dibuat untuk ayat yang ke-10 ni. Kepanjang sangat. Okey, macam orang yang paling dulu lagi yang lain. Saya pun nak tengok guna terjemah saya macam mana. Sekejap Orang-orang yang paling dulu, okey. Ya, lain buat ya. Bagus Ibu Zabidah. Orang yang dulu beriman, maka mereka dululah yang masuk syurga. Okey, bagus, masya-Allah, tabarakallah. Okey. Okey, bagus, masya-Allah. Jadi ibu ayah, was-sabiquna as-sabiqun. Tu terjemah ibu cantik tu. Itu terjemah was-sabiquna as-sabiqun, dan orang-orang yang apa ni, yang beriman dahulu. As-sabiqun, golongan yang dahulu. Maksudnya yang beriman di awal-awal Islam dulu. Golongan siapa tu? Golongan para sahabat. Golongan apa ni, golongan terutama ni golongan para sahabat lah, ya. Tengok dia punya tu lagi ya. Ai as-sabiquna min kulli ummatin ila al-iman wa ta'ah wal jihad wa taubah wa amali al-birri. Apakah dia as-sabiqun? Maksudnya orang-orang yang terdahulu dalam setiap umat, terdahulu kepada iman. Maksudnya kalau dalam
kita punya umat Nabi ni paling dahulu para sahabat lah. Wa ta'ah dan juga taat. Orang yang paling dulu dia beriman, paling dulu taat, berjihad, berjuang jalan Allah, taubat, mengamalkan kebajikan, mereka yang sentiasa berkejar-kejaran, berusaha berkejar-kejaran untuk untuk buat amal. Kita tak lawan sahabat lah, tapi kita boleh termasuk golongan ni insya-Allah. Wahum. Siapakah mereka ini? Wahum al-anbiya. Golongan ini adalah para nabi, kita tak boleh. War rusul, para rasul, kita tak boleh, alaihimussalam. Wasyuhada, boleh tak jadi syuhada ibu ayah? Para orang-orang mati syahid, boleh tak kita masuk golongan para syuhada? Boleh tak? Layak tak? Boleh kan? Jadi nabi tak boleh, jadi rasul tak boleh, tapi jadi syuhada boleh insya-Allah. Mati syahid, kita azam mati syahid insya-Allah ya. Wasiddiqun, golongan-golongan yang benar lagi membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan. Wal qudatu al-udul, dan para hakim yang adil, para hakim ataupun para pemerintah yang adil. Hum as-sabiquna ila rahmatillah, mereka inilah golongan-golongan yang bersegera, yang mendahului kepada rahmat Allah Ta'ala. Wahum al-muqarrabuna ila jazili thawabillahi wa azimi karamatihi, dan mereka inilah golongan-golongan yang al-muqarrabun. Okey, was-sabiqun as-sabiqun, golongan-golongan yang paling dahulu beriman, maka mereka lah orang-orang yang dahulu masuk syurga. Ya, siapakah mereka ini? Ulaika, mereka itu adalah al-muqarrabun, golongan-golongan yang al-muqarrabun, yang dihampirkan ataupun yang hampir. Al-muqarrabun boleh terjemah dihampirkan ataupun hampir saja pun tak apa. Al-muqarrabun adalah isim maf'ul ni buaya, daripada qarraba. Bab taf'il, qarraba yuqarribu taqriban fahuwa muqarribun. Muqarribun, orang yang menghampirkan. Qurriba fi'il majhul, qurriba yuqarrabu taqriban wa dzaka muqarrabun, yang dihampirkan. Muqarrib yang menghampirkan, muqarrab yang dihampirkan. Jadi mereka ni orang-orang soleh, para rasul, para nabi, orang-orang syuhada, para solihin, orang-orang siddiqin, mereka ni menghampirkan ke dihampirkan kepada Allah. Mereka dihampirkan kepada Allah Ta'ala, dihampirkan kepada jazili sawabillah, kepada besarnya balasan daripada Allah. Wa azimi karamatihi, dan besarnya kemuliaan daripada Allah. Wal muqimuna ilal abadi fi jannatin na'im. Kan? Fi jannatin na'im. Fi jannatin na'im, berada dalam jannatin, syurga-syurga, an-na'im yang penuh kenikmatan. Okay. Wal isyaratu biqaulihi ulaika li'uluwi darajatihim wa raf'ati makanatihim. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, ashabul yamin dah selamat dah. Ashabul shimal, mereka dah sengsara dah. Tapi satu golongan khas yang dipanggil al-muqarrabun, golongan as-sabiqun as-sabiqun, golongan orang-orang yang paling dahulu beriman dan mereka paling dulu masuk syurga. Ini golongan-golongan yang sangat-sangat special. Kemudian Allah datangkan ulaika al-muqarrabun. Mereka itulah, ulaika dengan isyarah. Dalam tafsir beritahu wal isyarah biqaulihi ulaika, Allah Taala datangkan isyarah ulaika li'uluwi darajatihim, kerana tingginya darjat mereka. Wa raf'ati makanatihim, dan tingginya kedudukan mereka. Sehingga kan pada mereka ni ada, Allah tunjukkan khas, itulah dia golongan yang dihampirkan, yang hampir dengan rahmat Allah Ta'ala. Ibu ayah, ashabul yamin dah mulia tak? Ashabul yamin. Ibu ayah, kalau kita dapat jadi ashabul yamin, bahagia tak agak-agak? Allah gunakan ma ashabul maimanah tadi, dah bahagia sangat kan? Bahagia sikit ke bahagia sangat? Bahagia sangat-sangat dah. Di mahsyar nanti Allah Ta'ala asingkan kita golongan kanan. Dah bahagia sangat dah. Ibu ayah bayangkan, dalam Quran Allah Ta'ala bagi tahu, bila dapat saja buku catatan amal tangan kanan, di pada mahsyar tu ibu ayah, ahli syurga yang dapat buku catatan amal tangan kanan, dia akan menjerit-jerit,
Ha umqra'u kitabiyah. Oi, tengok buku aku, aku dapat catatan buku catatan tangan kanan. Ibu ayah, apa ekspresi ibu ayah tengok anak ibu ayah pergi ambil result SPM ke contoh, dapat 15A. 15A, tiba-tiba muka dia, dia dapat sijil, ni kamu dapat 15A ya Kamil, contohlah, bukan nama sebenar lah kan. Kamil dapat 15A. Saya pun, okey, terima kasih. Itu je. Dengan tidak ada reaksi muka, happy ke apa. Okey cikgu, terima kasih Ustazah, terima kasih Ustaz. Macam tu. Agak-agak Ustaz pelik tak? Ustazah yang bagi tu pelik tak tengok? Apa hal budak ni? Dapat 15A, pelajar paling pandai pun. Kenapa tak ada respon ni? Pelik lah. Itu normal. Bila kita dapat satu benda yang menunjukkan kegembiraan, kesenangan, satu benda yang menunjukkan kebahagiaan, kita akan bersorak-sorak. Ibu ayah, jadi golongan kanan saja pun dah bersorak sangat lah. Tapi atas daripada itu ada was-sabiquna as-sabiqun. Masya-Allah, tabarakallah ibu ayah. Kerana kedudukan mereka tinggi. Tapi bukan semua orang dapat. Para rasul, para nabi, para siddiqin, para syuhada, kan? Masya-Allah. Okey. Ibu ayah, sekat itu sajalah insya-Allah ya. Sekat itu saja. Kerana dalam syarah ni ada dalam syarah ni dalam kitab Tafsir Munir ni ada hadis juga. Hadis tu kalau nak terjemah boleh terjemah, tapi hadis tu dah terjemah saja tanpa baca syarah pada hadis pula dalam kitab lain, itu tak amanah. Jadi ada hadis ni. Akhrajal Imam Ahmad an Aisyah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala atadruna man as-sabiquna ila dhillallahi yawmal qiyamah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala alladzina idza u'tu al-haqqa qabiluhu wa idza sa'aluhu bazaluhu wa hakamu lin-nasi ka hukmihim li anfusihim. Boleh terjemahkan, tapi saya terjemahkan saja tanpa baca kepada syarah hadis, itu tak amanah. Jadi saya tak terjemahkan ibu ayah ya. Saya hanya terjemahkan tafsiran yang telah diberikan oleh para ulama. Jadi ibu ayah, kesimpulannya ayat ke-7 sampai ayat yang ke-12 adalah berkaitan 3 golongan. Wa kuntum azwajan salasah. Wa kuntum azwajan salasah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. Ibu ayah, cuba ibu ayah kejap ya, cuba kejap. Ibu ayah cuba tutup mata semua. Tutup mata dan cuba hayati saya baca tadi dan cuba bayangkan maknanya. Boleh insya-Allah ya? Cuba tutup mata kejap, tutup mata semua ya. Biar kalau apa ni keluarga tengok tutup mata tiba-tiba ni. Tak apa, tutup saja. Dan cuba bayangkan makna saya baca ni ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kuntum azwajan salasah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. Sadaqallahul azim. Okey, ibu ayah cuba ibu ayah komen sikit. Ketika mana ibu ayah dengar tu, dalam keadaan dah tahu terjemah dia dan tafsiran dia, penghayatan ibu ayah macam mana? Sebelum ni kita baca, sekarang kita dengar dan kita boleh menghayati maknanya. Sama tak dengan dengar tapi kita tak menghayati maknanya? Sedih pun ada, betul Pak Cik Wahab, betul. Sedih pun ada. Bila kita faham maknanya, bukan saja makna, bahkan tafsirannya juga ibu ayah, dia akan lebih bermakna bacaan kita insya-Allah.
Saya cakap ni untuk diri saya sendiri lah. Lebih bermakna dan betul Ibu Maimunah lebih menghayati. Betul, sangat menghayati pun boleh insya-Allah. Betul, masya-Allah, tabarakallah. Ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, jadi sangat-sangat penting ibu ayah untuk kita selalu kata kita belajar tadabbur. Kita belajar tadabbur, kita belajar apa lagi istilahnya? Tadabbur lah kan istilahnya kan? Tadabbur Al-Quran kan? Okey. Apa makna tadabbur? Daripada dalbara. Bukan saya dah kata sebelum ni, dalbara maksudnya belakang. Jadi tadabbur di belakang ataupun sesudah kita baca ayat itu datang kesan pada kita. Itu tujuan tadabbur, datang kesan pada kita. Terutama yang cakap ni lah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesan pada yang cakap ni dulu dan kepada ibu ayah semua insya-Allah. Boleh ibu ayah ya, insya-Allah setakat ini saja untuk harfiah surah Al-Waqiah 7 sampai 12 ayatnya. Kita sambung untuk tafsir Al-Waqiah, kita akan sambung hari Khamis Jumaat nanti insya-Allah. Tapi sekarang tiap-tiap malam ada kelas lah, tapi mungkin kelas-kelas lain, private ataupun umum, tapi saya akan beritahu kita belajar apa insya-Allah. Okey. 10.30 sekarang kita sambung bacaan kitab Tidak Ada Baris oleh pelajar kita. Ibu-ibu ayah yang nak tengok suasana pengajian pondok, gaya pondok, boleh join sekali insya-Allah ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramai-ramai ibu ayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus